Maknanya salah satu kurniaan yang Allah Ta'ala beri kepada Syekh Ibrahim bin Adham ialah dia ni ialah salah seorang manusia yang mustajab doa. Maksudnya apa saja yang dia doa, Allah Ta'ala perkenankan serta merta. Jadi orang pun tanya, kenapa kalau kamu berdoa, Allah Ta'ala perkenankan? Kalau kami berdoa, Allah Ta'ala tak perkenankan? Mungkin lambat ke? Ataupun ditangguhkan ke? Jadi mereka bertanya lagi, Wallahu subhanahu wa ta'ala, padahal Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu berkata, berfirman, Ud'uni, memohonlah kamu daripadaku. Astajib, nescaya aku memperkenankan lakum kepada kamu. Faqala berkata Syekh Ibrahim radhiyallahu anhu. Jadi dia bagi jawapan kepada kita lah. Kenapa Allah Ta'ala tidak memperkenankan. Jadi memperkenankan ni, dia lebih merujuk kepada apa dia? Kalau kita kata Allah Ta'ala memperkenankan doa kita, maknanya Allah Ta'ala menerima amalan. Sebab yang penting daripada segala yang kita buat ialah al-qabul, penerimaan. Maknanya doa yang paling penting ialah memohon agar Allah Ta'ala menerima amalan kita. Sembahyang yang kita buat 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun tu, adakah diterima ataupun tidak. Allah Ta'ala berjanji dia nak menerima amalan kita tadi. Cuma soalannya kenapa tak diterima? Tak ada tanda-tanda penerimaan amalan tadi. Kalau kita bekerja dengan mana-mana syarikat, setiap akhir bulan dia akan bayar kepada kita gaji. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya kita berkhidmat kepada dia, memperhambakan dirinya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, maka Allah Ta'ala lebih pemurah daripada mana-mana majikan di dunia. Jadi Allah Ta'ala akan mengurniakan kurniaan di dunia sebelum akhirat. Tapi sekiranya kita tak dapat kurniaan tersebut, tak ada kurniaan yang kita rasa Allah Ta'ala bagi, maka mestilah ada kesilapan pada apa yang telah kita lakukan dalam ibadat. Jadi punca utama sesuatu ibadat kita tak diterima. Jadi Syekh Ibrahim berkata punca ni ialah matat qulubukum. Matat maknanya mati. Qulubukum, hati-hati kamu. Jadi ini dia punya kesimpulan lah, kesimpulan umum mengapakah ibadat kita tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah kerana diri kita sebenarnya mati. Maksudnya walaupun zahir jasad kita ni bergerak, berjalan, pergi kerja, makan, bergaul, berkeluarga seumpamanya, tapi apabila roh kita ataupun hati kita mati, maka apalah yang nak dihadapkan kepada Allah Ta'ala. Maksud setengah ulama' dia mengumpamakan seperti kita menghadiahkan bangkai ataupun binatang yang telah mati kepada raja. Maksud kita nak menghadiahkan kepada raja pembesar ni ialah binatang ternakan yang masih hidup, kan, binatang ternakan yang sehat. Tapi sekarang ni kita hadiahkan benda yang dah mati kepada raja. Maksudnya sesuatu yang tidak bernyawa, sesuatu yang tiada roh. Jadi macam mana nak diterima oleh raja tersebut? Jadi inilah satu perkara yang kurang diambil berat oleh umat Islam, ialah hati kita tadi hidup ataupun mati. Maknanya jasad kita ni kita boleh faham, oh jasad kita hidup, kita perlu pada makanan. Maksud kita membesar, kita perlu pada pakaian. Maksud jasad kita ni kita perlu kepada pembersihan, mandi, sucikan dia tiap-tiap hari. Jadi kerohanian pun sama juga. Dia perlu kepada makanan, dia perlu kepada pembersihan, dia perlu kepada penjagaan. Dan dia ada penyakit-penyakit dia yang tersendiri. Sebagaimana jasad ni dia ada penyakit yang perlu kita pelihara, yang perlu kita ubat, maka hati itu pun dia ada penyakit dia. Dan dia ada racun dia juga. Sebagaimana jasad kita ni, kalau kita termakan racun, maka matilah orang tersebut. Maka hati manusia ni pun dia ada racun yang paling bahaya, yang membunuh hati tersebut. Jadi sekarang ni Syekh Ibrahim dia akan menceritakan beberapa keadaan orang yang hatinya mati tadi tu. Cuma sebagaimana saya maklumkan tadi, racun yang paling bahaya yang boleh mematikan hati manusia ialah menghina wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala.
termasuk juga mempertikai ataupun menghina Nabi-Nabi dan Rasul. Itu memang tak ada siapa nak buat lah. Kan tak ada siapa pun berani menghina Nabi-Nabi dan Rasul. Kan itu memang seterusnya kafir terus. Tapi salah satu pantang yang paling bahaya sekali, yang mematikan hati manusia ialah menghina kekasih-kekasih Allah, menghina imam-imam, menghina ulama-ulama. Itulah racun yang paling bahaya sekali yang mematikan hati manusia. Yang amat ditakuti, dikhawatiri tak boleh baik dah. Kalau yang lain-lain punya masalah ni boleh diubat lagi. Tapi dikhawatiri apabila kita menghina kekasih Allah, menghina wali-wali Allah, itulah racun yang paling kuat membunuh hati manusia. Jadi Syekh Ibrahim berkata, matat qulubukum, mati hati-hati kamu fi asyrati asya', pada 10 perkara. Mana tanda hati manusia mati? Pertama sekali ialah araftumullaha, kamu mengiktiraf Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Falam tuaddu haqqahu, tidak kamu menunaikan haknya. Jadi hak Allah Subhanahu wa taala ialah zikrullah, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita mengingati Allah Subhanahu wa taala, itulah tanda kita tadi bersyukur. Maksudnya kita semua ingin mensyukuri Allah taala. Dan kita mengetahui syukur tadi dituntut ke atas kita. Jadi hak Allah Subhanahu wa taala ke atas kita ialah bersyukur. Cuma bersyukur bukanlah semata-mata dengan kita berkata terima kasih kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Maksud itu ialah syukur dengan lidah. Adapun syukur dengan hati ialah kita kena melatih hati kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama sekali yang dinyatakan oleh Syekh Ibrahim radhiyallahu anhu berkata, kamu mengakui Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Kamu mengakui Allah Ta'ala memberikan kamu penglihatan, pendengaran, jasad, kudrat, boleh bercakap, boleh mendengar, boleh merasa. Tapi kamu tak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa yang sekurang-kurangnya kita nak buat? Membalas, mensyukuri nikmat Allah Ta'ala tersebut. Maka tak ada cara melainkan dengan berzikir mengingati Allah. Maksud dalam hadis kudusi yang lain Allah Ta'ala berkata, Abdi innaka ma zakartani syakartani. Wahai hambaku, sesungguhnya kamu apabila kamu mengingatiku, syakartani, kamu mensyukuriku. Wa idza ma nasitani kafartani. Apabila kamu melupakan daku, maka sesungguhnya kamu telah mengkufurkan daku. Jadi mengingati Allah Subhanahu wa taala perlu dipelajari. Sebagaimana kita mempelajari solat dan seumpamanya. Dan apabila kita telah mempelajari dan kita mengamalkan sekurang-kurangnya berzikir tersebut, maka itulah tanda kita mensyukuri Allah. Moga-moga kita dapat menunaikan sedikit daripada hak yang Allah telah tuntut tadi. Kemudian setelah kita mengakui ataupun kita mensyukuri Allah Subhanahu wa taala, yang kedua Syekh Ibrahim kata, wa qara'tum kitabahu, kamu membaca. Wa qara'tum, kamu membaca kitabahu, kitab Allah Subhanahu wa taala. Falam ta'malu bihi, kamu tidak beramal dengannya. Ini tuntutan kedua. Setelah kita tadi mengetahui kunci ataupun ibadat yang terbesar sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wala zikrullahi akbar, mengingati Allah ialah ibadat yang paling besar, maka semestinya ada cabang-cabang agama. Cabang-cabang agama yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Al-Quran. Seperti berzakat, haji, umrah, bermuamalat, berbuat baik kepada ibu bapa, berbuat baik kepada jiran, berbuat baik kepada tetamu. Jadi ke semua cabang-cabang ibadat tadi, Syekh Ibrahim berkata, qara'tum kitabahu, kamu bacanya di dalam Al-Quran. Setelah kamu baca arahan-arahan lain di dalam Al-Quran, falam ta'malu bihi, kamu tidak beramal dengannya. Dan ini satu permasalahan kita lah, maksudnya kita tidak menjadikan pengajian bahasa Arab sebagai asas kepada pengajian. Maksudnya musuh Islam, dia menukarkan kepentingan pengajian bahasa Arab kepada bahasa-bahasa yang lain.
Jadi kita pun daripada muda sibuk mempelajari bahasa yang lain. Habiskan masa bertahun-tahun. Tapi dalam masa yang sama kita tidak mempelajari bahasa Arab. Apabila kita tak mempelajari bahasa Arab, maka amat sukar memahami Al-Quran. Kerana Al-Quran tadi diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam bahasa Arab. Jadi apabila kita tidak memahami isi kandungan Al-Quran, maka kita tak mengetahui berapa peratuskah daripada arahan Allah yang telah kita amalkan. Maksudnya ayat dalam Quran tadi terlampau banyak. Dan maksudnya ada 30 juzuk. Ada 114 surah. Jadi adakah semua 30 juzuk tu hanya nak menyuruh kita sembahyang saja? Ataupun hanya nak menyuruh pergi haji dan umrah saja? Jadi itulah kerugian sekiranya kita tidak mempelajari. Dan sekiranya kita tadi mengetahui bahasa Arab, sekurang-kurangnya kita boleh membaca. Dan sekiranya kita tak faham, kita boleh tanya kepada guru. Tanyalah apakah yang dituntut oleh ayat ini. Macam manakah cara nak mengamalkan ayat tersebut. Dan ini yang kedua lah yang Syekh Ibrahim bagi tahu. Kamu membaca kitab Allah, tetapi kamu tidak beramal dengannya. Jadi yang penting sekarang ialah apa dia? Mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Bukan semata-mata membaca dan bukan juga semata-mata menghafal. Bahkan yang menjadi asas ni ialah mengamalkan isi kandungan Al-Quran tersebut. Lepas tu yang kedua, yang ketiga, wa za'amtum, kamu menyangka hubba, kecintaan rasulihi, rasulnya, wa taraktum, dan kamu meninggalkan sunnatahu, sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang ni, setelah kita mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala ialah Tuhan yang wajib disembah, la ilaha illallah, dan setelah kita mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kitab Al-Quran, maka semestinya kita mesti mempunyai guru untuk mengajarkan kepada kita macam manakah cara mengamalkan Al-Quran tersebut. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Rasul, Nabi-Nabi dan Rasul, daripada Nabi Adam sehinggalah kepada utusan yang terakhir, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kehadiran Nabi-Nabi dan Rasul ialah panduan kepada kita bagaimanakah cara nak mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Jadi kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam ialah penzahiran daripada pengamalan Al-Quran. Sebab tu apabila ditanya kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, apakah akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam? Maka Aisyah menjawab, adalah akhlak baginda Al-Quran. Jadi apabila kita membincangkan tentang sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, maksudnya kita mestilah merujuk kepada ilmu-ilmu yang telah disusun oleh ulama radhiyallahu anhum. Maksud ulama kata ada 3 ilmu yang menjadi asas, yang mesti kamu ketahui, yang mesti kamu fahami dan amalkan, barulah kamu benar-benar mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 3 ilmu tersebut ialah fardu ain, akidah, fiqh dan tasawuf. Jadi kalau kita belajar dan kita amalkan ketiga-tiga fardu ain ini, inilah sebenarnya sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Maksud sunnah baginda ni amat luas. Ada yang diistilahkan sebagai fardu ain, ada yang diistilahkan sebagai fardu kifayah, ada yang diistilahkan sebagai sunat muakkad, ada yang disunatkan sunat awad, sunat hayah dan sebagainya, mandub, masnun. Jadi terlampau luas perbuatan baginda ni. Jadi ulama Islam, ulama-ulama pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka lah yang mengkaji daripada kesemua perbuatan baginda sallallahu alaihi wasallam, daripada semua ilmu yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ilmu yang nak dihukumkan sebagai fardu ain, yang menjadi asas kepada sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mengamalkan ketiga-tiga tadi, akidah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah yang ditulis oleh Imam Abu Hasan Sy'ari dan Imam Abu Mansur Maturidi, dan kita mengamalkan fiqh salah satu daripada 4 mazhab, dan kita mengamalkan tasawuf dengan mana-mana aliran yang membawa ilmu tasawuf tersebut, maka itulah sebenarnya mengamalkan sunnah. Maksud sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang berkaitan dengan akidah, ada sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan anggota zahir, dan ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan rohani.
Dan adakah dengan semata-mata kita memakai pakaian sunnah, waktu kita pakai pakaian seperti orang Arab, ataupun kita berpakaian serban dan seumpamanya, maka adakah dengan semata-mata zahir tadi kita dah mengamalkan sunnah? Itulah salah satu daripada sunnah baginda, sunnah yang zahir. Tetapi kita maklum bahawa dalam hadis Nabi kata, yang menjadi asas kepada semua anggota zahir ialah qalbun. Iza saluha, saluhal jasadu kulluh. Nabi kata apabila hati manusia tadi baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Jadi sunnah yang paling penting ialah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan hati baginda. Jadi kenapa kita hanya mementingkan sunnah yang luar, kan zahir sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita melupakan sunnah rohani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk kita nak memikirkan sunnah baginda ni amat luas. Tak terfikir pun. Kita tak sempat nak kaji pun mana ayat Quran yang fardu ain, mana ayat Quran yang fardu kifayah. Maka datanglah ulama Islam, dia dah tolong siapkan dah. Ni dah susun bahawa fardu ain ialah akidah, fiqh dan tasawuf. Jadi siapa yang mengamalkan ketiga-tiga fardu ain tersebut, moga-moga dia tadi dapat mengamalkan dengan sedikit daripada sunnah baginda SAW. Tapi kalau kita masih belum mengamalkan tiga fardu ain tadi, maka kita belajarlah selagi Allah Ta'ala masih mengurniakan umur kepada kita. Seterusnya apabila kita dah mula nak menunaikan hak Allah, kita dah mula nak mengamalkan agama Islam, dan kita nak mula mempraktikkan agama sebagaimana Nabi SAW mempraktikkan agama tersebut, maka dia akan datanglah musuh, penghalang. Jadi Syekh Ibrahim berkata, wadda'aitum adawatas syaitan. Kamu mendakwa adawata permusuhan asy-syaitani dengan syaitan. Wa wafaqtumuhu, tetapi kamu mengikut syaitan tadi. Jadi kalau bahasa terjemahan ni kita kata bersepakat, maksudnya mengikut arahan-arahan syaitan. Mana syaitan ni salah satu arahan ni ialah membenci sesama sendiri, membenci sesama orang Islam, sombong kan, menghina manusia yang lain. Apalagi tabiat syaitan, bangga dengan diri sendiri, marah kan, sifatnya daripada api. Jadi kesemua tabiat syaitan tadi mengajak kita supaya benci kepada manusia, menghina manusia, megah dengan diri sendiri, sentiasa melayan nafsu, kemarahan sebagainya. Semua tu kita ikut. Apabila kita ikut, maka Syekh berkata kamu sebenarnya tidak memusuhi syaitan. Kalau kamu benar-benar memusuhi syaitan, kamu akan menghalang diri daripada perkara yang disuruh oleh syaitan. Wa qultum, dan kamu berkata, nuhibbul jannata, kami mencintai syurga. Walam ta'malu laha, kamu tidak beramal kepada syurga tersebut. Wa qultum, dan kamu berkata, nakhafun nar, kami takut kepada neraka. Wa wahabtum, dan kamu serahkan anfusakum laha, diri kamu kepada neraka tersebut. Maksudnya syurga dan neraka merujuk kepada kurniaan Allah Subhanahu wa taala dan siksaan. Maksudnya kurniaan Allah Taala sebahagiannya menggembirakan manusia, dan sebahagian daripada kurniaan Allah yang Allah Ta'ala cipta pada manusia tadi menyeksakan dia. Jadi apa saja yang membahagiakan kita di dunia, itu dipanggil sebagai al-jannah, kebahagiaan, tempat kebahagiaan. Dan di dunia juga ada perkara-perkara yang akan menyebabkan manusia tadi terseksa. Jadi sekiranya kita tadi inginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka Syekh berkata, i'malu, kamu hendaklah beramal supaya kamu tadi dikurniakan dengan kebahagiaan. Dan sekiranya kamu kata, aku memang tak suka neraka, aku takut dicampakkan kepada neraka, maka janganlah kamu serahkan diri kamu kepada api neraka tersebut, kepada sifat-sifat yang akan membawa api neraka kepada diri kamu. Sifat hasad dengki, sifat sombong, sifat riak dan seumpamanya. Wa qultum, dan kamu berkata, al-mautu haqqun, kematian ialah satu perkara yang benar. Walam tasta'idu, kamu tidak bersedia lahu bagi kematian. Washtaghaltum, dan kamu menumpukan bi'uyubi ikhwanikum, dengan aib-aib
saudara-saudara kamu. Wa nabadhtum, dan kamu tinggalkan uyubakum, aib diri kamu sendiri. Jadi pertama penulis menceritakan tentang kematian. Maksud kematian manusia ni, kan, pertama sekali adalah kita mematikan nafsu yang jahat, kan, mematikan kehendak dunia, mematikan segala sifat-sifat mazmumah. Jadi Syekh berkata, kamu mengetahui Allah Ta'ala menguji kamu dengan kematian. Maksudnya Allah Ta'ala menguji kamu untuk mematikan perkara-perkara jahat di dalam diri kamu. Walam tasta'idu lahu, kamu tak bersedia pun. Kamu tak bersedia pun untuk mematikan sifat jahat dalam diri kita. Kita tak berusaha pun untuk mematikan sifat sombong. Kita tak berusaha pun untuk mematikan sifat takabur. Washtaghaltum, dan kita sibuk dengan aib-aib kawan-kawan kita. Maksudnya kalau kesilapan orang kita nampak, kesilapan diri sendiri kita tak nampak. Akaltum ni'mata rabbikum, dan kamu makan. Akaltum, kamu makan nikmat Tuhan kamu. Walam tashkuruha, tidak kamu mensyukurinya. Ini kita dah bincang tadi lah. Wadafantum, dan kamu mengkebumikan mautakum, orang-orang yang mati dari kalangan kamu. Walam ta'tabiru, tidak kamu mengambil pengajaran. Mana yang terakhir ni dia kata kita dikurniakan dengan nikmat, makanan, minuman, tetapi kita tidak mensyukurinya. Maksud kita tak gunakan tenaga, nikmat yang Allah Ta'ala bagi tadi untuk ibadat. Wadafantum mautakum, dan kamu mengkebumikan orang-orang mati. Walam ta'tabiru, kamu tidak mengambil pengajaran. Maksud kita tak ambil pengajaran, sekiranya dah mati, maka terhentilah peluang untuk beribadat. Dah tak sempat lagi dah nak pegang tasbih. Dah tak sempat lagi dah nak duduk di mihrab menghadap kiblat. Dan tak sempat lagi dah nak faham isi kandungan Fatihah. Tak sempat lagi dah nak belajar apakah makna doa kunut. Tak sempat dah sebab dah masuk ke dalam kubur. Jadi selagi kita ada masa, ada umur yang Allah Ta'ala masih kurniakan kepada kita, ambillah waktu setiap hari untuk berzikir. Maksudnya, duduklah menghadap kiblat tadi, peganglah tasbih tadi, bacalah la ilaha illallah sekurang-kurangnya, bacalah 1000, 2000, 3000 kan, sekiranya kita memang dah ada ke lapangan ni. Kerana itulah satu-satunya ibadat yang akan disesali apabila mati. Maksud apabila seseorang mati, masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, maka tiada satu amalan yang dia menyesal semasa dia berada di dunia, melainkan ke atas masa-masa yang dia tidak berzikir. Jadi penuhkanlah masa tersebut dengan berzikir. Jadi usahakanlah supaya hati kita tadi juga berzikir. Maka itulah yang akan mengekalkan zikir tersebut. Jadi apabila semua perkara-perkara ni, 10 perkara ni lah yang dinyatakan oleh Syekh Ibrahim bin Adham, tidak kamu sempurnakan, fa'anna, bagaimana yustajabu, boleh diperkenankan lakum, kepada kamu. Jadi Syekh Ibrahim kata disebabkan tuntutan-tuntutan ni tidak kamu lakukan, maka Allah Ta'ala tidak memperkenankan doa yang kamu mohon, tidak menerima amalan yang kita buat. Jadi itu perincian kepada hati yang mati. Maksudnya kalau kita ada 10 sifat ni yang dia nyatakan dalam teks ni, maka sahlah hati kita tadi mati. Maksud kita hanya sibuk dengan aib manusia. Tiap-tiap hari petikai manusia. Tiap-tiap hari nampak orang salah. Yang kita salah kita tak nampak. Itulah tanda hati kita mati. Dan tiap-tiap hari kita ikut dia syaitan. Syaitan suruh apa? Kan, syaitan suruh bergaduh. Kan, syaitan suruh dengki kepada orang. Syaitan suruh apa lagi? Menyebarkan fitnah. Maka kita pun buat. Dan kalau sampai sekarang pun kita meninggalkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Sunnah hati baginda. Hati baginda dia ada sunnah khusyuk. Kan, Nabi Muhammad dia ada hati yang berzikir. Nabi Muhammad SAW dia ada roh yang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau sunnah-sunnah tu kita tinggal, dan sampai sekarang pun kita masih tinggal, dikhawatiri hati kita sebenarnya masih mati. Tapi kalau hati kita tu dah mula hidup, maka dia akan ada perubahan pada 10 perkara ni. Kalau tak berubah 10 perkara ni, sekurang-kurangnya ada 1-2 yang dah semakin baik. 10 ni lambang ataupun tanda memang hati tu mati terus. Nah, jadi kita
tujuan kita baca teks-teks imam-imam yang agung ni ialah supaya kita menilai diri kita sendiri. Tengoklah daripada 10 perkara tu, semua tu ada ke pada diri kita? Maksudnya ada tak kebahagiaan kita sekarang? Adakah kita hanya hidup tertekan saja, stres saja? Kalau hidup kita tak ada kebahagiaan langsung pun tanda hati kita mati juga. Kan kalau kita hanya terseksa pagi, petang, siang, malam, kegelisahan, keronsingan, tekanan sampai nak bunuh diri ataupun sebagainya, itu pun tanda hati kita mati juga. Sebab dalam ni dia kata, kamu akan dikurniakan dengan kebahagiaan sekiranya hati kamu terhidupkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala.